Dulu bagaimana keadaan semasa sekarang ini Ketua AJK Seri Kandi Bersatu Maran sertai UMNO. AJK Seri Kandi Bersatu Maran sertai UMNO. Okey, kita baca. Tidak sampai 10 bulan menyertai Bersatu, Ketua Seri Kandi bahagian Maran Siti Nora Muhammad Nor mengumumkan peletakan jawatannya secara rasmi hari ini sekaligus memberikan sokongan kepada UMNO. Siti Nora juga mendakwa sayap Bersatu di bahagian itu kini terbubar dengan penyertaan dia bersama 32 lagi ahli parti terbabit. Mereka menyerahkan borang permohonan menjadi ahli UMNO kepada pengurusi UMNO Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail dalam satu majlis ringkas di Kuantan Pahang petang tadi. Wan Rosdi juga Menteri Besar Pahang menyifatkan tindakan Siti Nora adalah tepat dan membuktikan hanya UMNO parti dapat menguruskan negeri dan negara yang baik. Keputusan mereka iaitu menyertai UMNO dibuat atas kehendak mereka sendiri dan tidak didesak oleh mana-mana pihak. Okey, apa yang berlaku sekarang ini tuan-tuan yang dapat kita nak lihat dan saksikan adalah berkenaan dengan bagaimana sekarang ini Bersatu sudah mula kehilangan taring dia. Bersatu sudah mula kehilangan apa orang kata bukan saya kata jaring, tetapi Bersatu sudah mula kehilangan cengkaman dia kepada kerajaan yang ada sekarang, kepada barisan yang ada sekarang, kepada gabungan yang ada sekarang. Kita lihat bagaimana satu persatu pimpinan-pimpinan Bersatu mula mengasingkan diri dan mengalihkan diri kepada cabang-cabang lain. Kalau kita tengok seperti seperti Zuraida Kamarudin, walaupun tidak ditentukan nasib, tidak dipastikan sama ada dia sudah menyertai Parti Bangsa Malaysia atau tidak, tetapi secara dasarnya kalau kita tengok Hizwan sendiri telah membawa lebih kononnya 50,000 ahli NGO community tolong menyertai Parti Bangsa Malaysia yang diasaskan oleh Larry Seng yang kita tahu melompat dan juga disertai oleh Xavier dan juga Stephen Chong yang terberau tu dan sebagainya, yang sekarang ini telah membentuk parti baru yang dikatakan pro dan memohon jadi pro kepada BN. Jadi dah mula, dulu bukan main kita nak lawan Barisan Nasional, sekarang sudah pro kepada BN. Now akhirnya dia dah masing-masing dah mula mengasingkan diri daripada Bersatu. Daripada Bersatu mula mengasingkan diri, dan Bersatu ini umpama kapal kertas di atas lautan, tuan-tuan. Kapal kertas di atas lautan, sekarang ni air sudah meresap di atas kertas tersebut dan sekarang ini perlahan-lahan dah mula hancur. Jadi kalau daripada sini kalau kita tengok betapa sedihnya keadaan Bersatu, yang betapa sedihnya Bersatu dalam situasi yang ada ini, dan kita dapat tinjau dan lihat bagaimana pengkhianatan yang dibawa oleh Bersatu sebelum ini telah pun memakan diri mereka. Ada orang Islam tak setuju dengan karma, tapi bagi saya inilah karma. What goes around comes around. Whatever you call it lah, Allah nak bayar cash ke, karma ke, what goes around comes around ke, tetapi ini yang berlaku, situasi yang berlaku sekarang ini. Sehingga kan Muhyiddin Yassin sendiri tidak berani bertanding di Don Johor kali ini kerana takut dikhawatiri dia akan kalah. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam situasi yang ada sekarang ini, kita dapat lihat dan dapat nampak bagaimana apa yang dibawakan, yang dibawakan oleh gabungan parti ini adalah parti yang adalah gabungan yang cacar merba, yang sia-sia, yang tidak akan membawa kepada kemajuan negara kita. Cuma kerisauan kita, tuan-tuan, adalah bila kita bercakap tentang kejadian yang sia-sia, kita kata sia-sia, memang kita kata sia-sia, tuan-tuan, tetapi sia-sia kita ni, adakah kita masih akan mengundi kerajaan ini untuk berkuasa? Bagi UMNO, tuntas mereka nak terus berkuasa di dalam kerajaan yang ada sekarang. Mereka terus nak memerintah dengan majoriti 2/3 kerana mereka nak terus berkuasa dalam PRN dan memastikan PRU dan juga memastikan bahawa UMNO akan terus terus jadi memegang kerajaan, mendapat projek, dan juga yang penting sekali melepaskan kroni-kroni mereka yang sekarang ini terperangkap dengan apa? Dengan kes-kes yang melanda. Najib dengan 47 kes sudah pun dia dapati bersalah. Zahid dengan 30 lebih kes yang sekarang ini dalam trial perlu membela diri. Saya tertarik dengan tertarik dengan kenyataan Profesor Saleh Buang, pakar perlembagaan, dia tulis tempoh hari berkenaan dengan adakah seseorang itu boleh didapati bersalah kalau sekiranya dia sudah dia macam ni, saya terangkan dulu. Secara umumnya kita ada satu prinsip dalam undang-undang, someone is presumed innocent until proven guilty. Seseorang itu dikatakan tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah yang adil. Okey.
Itu secara undang-undangnya, secara dalam Islam dan juga dalam undang-undang British pun, dia menggunakan prinsip yang sama. Seseorang itu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan dia bersalah di mahkamah. Now, persoalan je, contoh kes Najib. Dia sudah pun didapati bersalah di mahkamah tinggi. So, adakah dia boleh dikira sebagai sudah bersalah ataupun masih lagi presumption of innocent itu boleh digunakan untuk mengatakan dia tidak bersalah sehinggalah dia sudah habis dia punya appeal? Itu persoalan. Itu persoalan dia. So, sekarang ini dia merayu di mahkamah rayuan, masih dia dapati bersalah. Dia merayu sekarang di mahkamah persekutuan. Dia punya budak-budak dia punya penyokong, dia kata Najib tidak bersalah, Najib masih lagi tidak bersalah, Najib itu masih tidak bersalah. Okey. Now, persoalan yang timbul kepada kita, adakah Najib itu tidak bersalah setelah didapati mahkamah tinggi itu sebagai bersalah, ataupun dia dah bersalah, cuma kita kena tunggu mahkamah mengatakan sebaliknya. Maksudnya, bila mahkamah tinggi sudah mendapati dia bersalah, maka dia sudah bersalah sehinggalah mahkamah yang seterusnya mendapati dia tidak bersalah. Okey, apa implikasi? Apa penting kita nak tahu benda ni? Implikasinya adalah pada jawatan dia. Sebagai seorang ahli parlimen, menurut perlembagaan, sekiranya mahkamah mendapati dia bersalah dalam mahkamah jenayah ataupun didapati bankrupt, maka dia hendaklah dilucutkan jawatan sebagai seorang ahli parlimen. Itu persoalan dia. Dia bukan kes-kes yang biasa tu, kita tak peduli sangat, tetapi implikasi kepada tugasan dia sebagai seorang ahli parlimen. Dan juga katakanlah PRU berlaku esok hari. Bolehkah dia dicalonkan sebagai calon? Kerana dia sudah didapati bersalah di dalam mahkamah tinggi. Ada orang yang kata, memanglah, tetapi dia belum didapati bersalah dalam mahkamah persekutuan, mahkamah terakhir. Itu saya kata tadi, kena bincang persoalan, adakah the presumption of innocent itu berhenti setakat mahkamah yang dia dibicarakan, ataupun sehingga kita tunggu kes itu tamat dalam mahkamah rayuan. Biasanya dalam perlembagaan dibenarkan 2 kali merayu. Now, menurut Prof. Saleh Buang ini, pakar perlembagaan, dalam kes yang dia recite daripada India, kalau tak silap saya kena Supreme Court, dia kata bahawa, ataupun dia quote someone else, dia kata bahawa sebenarnya bila mahkamah sudah mendapati dia bersalah, mahkamah perbicaraan, the trial court mendapati bersalah, maka dia sudah dipresume bersalah sehinggalah mahkamah seterusnya membuktikan dia tidak bersalah. Namun begitu, benda ini tidak diimplementkan di negara kita. So, saya harap kalau ada kerajaan baru dan Pakatan Harapan, kita make this a law lah. Kalau kita nak dapati dia bersalah, terus bersalah, lucut jawatan, adakan PRK di kawasan tersebut seberapa segera, dan tidak benarkan dia menjadi calon sehinggalah dia dapati tidak bersalah dalam mahkamah yang paling terakhir, mahkamah rayuan ataupun mahkamah persekutuan. Depends lah yang mana paling akhir. Now, kenapa benda ini penting sangat untuk kita nak bincangkan, supaya kita ada clear law, satu undang-undang yang clear, yang tepat berkenaan dengan perkara ini, iaitu bila seseorang sudah didapati bersalah, dia dipresume sudah bersalah sehinggalah mahkamah rayuan itu mendapati sebaliknya. Okey, jadi senang kita nak buat keputusan PRK, kita senang nak buat keputusan nak letak calon tak letak calon. So benda-benda macam tu perlu ada. Of course, pertimbangan calon itu juga dilihat daripada aspek nanti kalau dia dapati bersalah bagaimana. Yang tu cerita lain lah, yang tu kisah lain yang mungkin parti itu kena decide. Okey. Now, timbul pula cerita hari ini berkenaan dengan bukan muda lagi, tetapi UMNO sekarang ini berbagi kepada 3 kem utama untuk melantik seseorang menjadi Perdana Menteri. Satu kem Tok Mat, satu kem Najib dan juga satu kem Zahid. Punyalah cerita UMNO geng tak tahulah geng siapa yang main benda ni. Keluar kenyataan bahawa Majlis Tertinggi UMNO telah bersetuju memilih Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri ke-15 sekiranya menang PRU ke-15 ini. Ini kerana popularnya dia dan juga majoriti ahli Majlis Tertinggi telah pun bersetuju untuk melantik beliau. Nah, saya cari kenyataan ini di media-media utama, saya tak jumpa. Saya jumpa hanya di blog. Jadi saya percaya ini hanya propaganda. So daripada situ saya nampak bahawa terdapat permainan, terdapat sudah ada uru-uru untuk menolak Najib ke hadapan. Sebab kita dah sedia maklum bahawa terdapat pertembungan di antara Najib dengan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi sekarang ini nak ke depan dan nak tinggalkan Najib. Antara sebab kalau kita tengok masa Zahid Hamidi denounce menyokong atau menolak sokongan kepada Muhyiddin Yassin pada tempoh hari, kalau kita tengok yang berdiri dia dengan Muhyiddin dengan Zahid pada waktu tidak termasuk Najib. Malah Najib tidak membuat apa-apa kenyataan.
So akhirnya kita tahu Najib sudah distance himself from the current group yang ada di dalam UMNO. So daripada situ kita tahu bahawa ada pertemuan yang bakal berlaku dan mereka nak menolak Najib ke hadapan. Namun begitu, pending kepada kes rayuan yang sekarang ini Najib cuba nak delay. Najib perlu delay sebab the moment dia didapati bersalah dalam mahkamah persekutuan, maka Najib akan terlucut segala jawatan dan perlu dibawa ke dalam penjara Sungai Buloh dalam sekadar segera. Tak ada. Dia memang ada kes lain, tapi kes lain tu boleh dibicarakan sewaktu dia di dalam penjara. Sekarang ni dia ada kes 1 bilion, iaitu 42 juta SRC. Tetapi kes itu boleh dibicarakan dalam penjara. So nak delay benda itu, dia tulis surat kepada hakim untuk memastikan bahawa di kes ini boleh delay untuk tunggu apa tuan-tuan? Pilihan raya. Tunggu pilihan raya ni. Tetapi geng-geng Ismail Sabri masih lagi tak nak panggil pilihan raya. Ada info dia kata akan berlaku selepas raya ini. Well, we will see, sebab dia kena buat sebelum kena buat sebelum PAU, Perhimpunan Agung UMNO, pemilihan parti UMNO. Timbul persoalan-persoalan ini. So delicate di antara UMNO sekarang ini. Namun begitu, itu cerita di antara UMNO. Sama ada mereka nak angkat siapa. Yang nak angkat Tok Mat sekarang ini geng Ismail Sabri. Saya dengar cerita kawan-kawan saya cerita tadi lah. Kemudian Najib, dia ada geng yang dia angkat dia. Kemudian dia ada geng dia nak angkat Zahid Hamidi. Ada yang tanya saya, betul ke dia angkat Tok Mat Is? Saya kata macam ni, kalau dia angkat Tok Mat, what will happen kepada geng-geng Zahid Hamidi? It's not just about Zahid Hamidi. Dia ada klik dia ada dia punya kroni dia ada dia punya kumpulan dia. So kalau dia angkat Tok Mat dia ada kumpulan dia ada kroni dia ada dia punya klik dia. So kalau dia angkat Tok Mat, maka apa akan jadi dengan geng Zahid? So itu persoalan-persoalan yang dia kena, bukan bincangkan, kena gaduhkan di dalam parti sekarang ini. Okey, habis sudah cerita di sini.